sibuk dengan tugasan harian di rumah maupun di tempat kerja. Sedarkah anda bahawa ia boleh membawa kepada sakit badan dan lenguh-lenguh? Bahkan juga ia boleh membawa kepada sakit bahagian belakang dan juga di bahagian leher. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi dengan topik ini, kita akan kembali sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama saya di Anda Sehat. Sakit belakang dan sakit leher merupakan topik kita pada hari ini. Bersama saya dalam Anda Sehat iaitu Jaspernya dan ada juga tetamu jemputan kita iaitu Dr. Franceschi merupakan pakar dalam ortopedik dan spine. Doktor akan menunjukkan demonstrasi iaitu rangka bahagian belakang dan juga bahagian leher sebelum kita meneruskan dengan soalan-soalan selanjutnya. Baiklah doktor boleh tunjuk untuk bahagian rangka untuk bahagian leher dululah. Ya, untuk bincang supaya para penonton lebih faham tentang apa sebabnya kita ada leher sakit atau tulang belakang sakit, kita perlu fahami rangka basic untuk tulang belakang dan leher kita. Jika kita tengok tulang belakang kita, dia tengah ini ada tulang. Antara tulang ada satu lapisan tulang rawan, kita panggil dia cakra spinal. Di belakang cakra spinal ini, tulang rawan ini ada satu lubang kecil di mana saraf keluar. Jadi fungsi tulang belakang kita dia ini penting sebab dia dalam tulang belakang sini ada satu lubang, satu terowongan di mana saraf besar atau itu saraf tunjang yang berasal dari otak turun tulang belakang kita dan dari lubang kecil ini ada saraf keluar. Saraf keluar ini di leher dia turun mengawal perasaan dan pergerakan tangan. Di tulang belakang ini saraf keluar dia turun bahagian kaki kita untuk fungsi pergerakan dan perasaan dalam kaki. Dan di tulang belakang juga sini belakang ada sendi. Okey. Jadi ada terowongan, ada lubang, ada tulang, ada ini cakra tulang rawan dan juga di depan dan belakang ada urat dan otot-otot yang berfungsi untuk pergerakan tulang belakang. Jadi belakang sakit atau leher sakit dia asalnya boleh berasal dari mana-mana struktur ini yang mungkin cedera atau mungkin cedera ataupun mungkin ada tumor, ada infeksi yang mungkin kacau. Jadi sebab untuk leher sakit atau belakang sakit ada banyak. Jadi jika kita sudah ada faham ini, kita tahu apa sebab asalnya, punca cara dia. Dan ini pula untuk bahagian leher. So doktor akan tunjukkan kenapa kita selalu sakit bahagian leher. Rangka leher ni juga jika kita banding dengan tulang belakang bawah ini hampir sama. Tengok dia ada tulang rawan. Di tepi ini ada lubang di mana saraf keluar. Belakang ada sendi. Dan dalam tulang belakang ini juga ini saraf besar yang berasal dari otak turun. Dan lubang tepi ini ada saraf keluar. Tapi di leher juga dia tepang ini ada satu lubang kecil di mana ada saluran darah yang membekalkan darah kepada sebahagian otak kecil di otak kita. Jadi kadang-kadang ada masalah di bahagian leher, dia boleh kacau bekalan darah kepada otak. Ini boleh menyebabkan kadang-kadang ada orang kepala sakit, pening kepala yang boleh berasal dari tulang belakang leher. Okay. Baiklah, doktor sudah tunjuk kita sedikit demonstrasi untuk rangka bahagian leher dan juga bahagian belakang. So, sebelum kita teruskan lagi dengan soalan-soalan daripada Dr. Franceschi, so kita berehat sebentar. Sebelum ini kita telah menunjukkan sesi demonstrasi oleh Dr. Franceschi kita. So, untuk meneruskan lagi, kita ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Dr. Franceschi. So, doktor, saya ingin tahulah sedikit contoh apakah gejala awal bagi seseorang individu yang mengalami bahagian leher dan juga bahagian belakang yang selalu mereka alamilah. Untuk sakit leher dan sakit tulang belakang biasa simptom dia, gejala dia adalah sakit lah. Di leher ada orang
seringnya cakap leher sakit dan juga mungkin rasa leher agak kaku dan ada orang mungkin juga ada itu sakit di mana dia menjala turun tangan dan menyebabkan juga kelemahan tangan ataupun kesemutan. Patient rasa penat di tangan. Sama dengan tulang belakang. Jadi dia sakit dia boleh ada sakit belakang ataupun ada sakit menjala turun kaki yang boleh menyebabkan kaki lemah, kaki penat. Dan juga ada sebahagian orang di mana tekanan atas saraf terlalu teruk, ada orang banyak sakit tulang belakang dan juga dia kawalan kencing ataupun buang air besar boleh diganggu. Kalau macam stres, adakah juga akan menyebabkan sakit belakang dengan bahagian leher juga? Ya, memang stres ini adalah satu sebab yang agak umum untuk boleh menyebabkan leher sakit dan leher rasa kaku. Okey, doktor, saya juga ada dengar sindrom social media. So selalunya social media selalunya orang muda yang akan melayari social media. So mereka akan lihat info macam ni. So adakah ini juga akan boleh menyebabkan belakang akan merasa sakit, doktor? Saya rasa yang penting adalah masa buat handphone jangan tuntut terlalu lama. Okay. Jangan baring sini sana, barang sengit-sengit. Bagi pasti sini sebahagian leher pula yang akan terasa sakit. Ya. Okey, doktor sudah kongsikan dengan kita beberapa tips juga macam mana untuk mengelakkan sakit belakang dan sakit leher. Jadi, sebelum kita teruskan dengan bahagian mitos, kita akan berehat sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, bersama saya Jasperina dan juga Dr. Francis Ting. So, doktor, tadi kan doktor sudah cakap bagaimana penyakit bahagian leher dan sakit leher. So, contohnya kalau individu tersebut mengalami sakit ni dengan lebih serius, macam menjala sampai ke bahagian hujung bahagian belakang, apa juga yang contoh sakit-sakit yang serius yang selalu orang alami untuk sakit belakang ni, doktor? Okey, tadi jika belakang sakit sahaja, ini seringnya dia sakit tidak teruk, biasa dia akan baik sendiri ataupun pakai sikit rawat ubat penahan sakit sikit, biasa kan dia akan baik. Ini adalah sakit yang tidak teruk lah. Tapi jika ada sesuatu yang serius, mungkin para penonton perlu jumpa doktor pakar untuk rawatan. Adalah jika sakit dia terlalu sakit, seperti malam tidur juga diganggu, dia dapat sakit, putar atau pusing badan di katil banyak sakit, susah mau angkat dari katil banyak sakit. Artinya mungkin ada sesuatu yang serius lah. Ataupun bila dia ada rasa sakit turun kaki, ada kelemahan di tangan atau kaki, artinya saraf sudah ditekan teruk, dia perlu sesuatu rawatan yang awal. Sekarang kita akan teruskan dengan merungkai persoalan orang ramai mengenai mitos tentang sakit belakang dan juga sakit leher. Sekarang bersama saya Dr. Francis Ting yang akan merungkai adakah mitos itu betul ataupun tidak. Okey, untuk mitos yang pertama, jika mengalami sakit belakang, adakah kita perlu dibedah, doktor? Oh ya, sakit belakang dia sebenarnya satu sakit yang sering dialami oleh orang ramai lah. Tapi sebenarnya kebanyakan sakit belakang ini adalah benign ataupun jinak yang tidak berbahaya. Kebanyakan sakit ini dia perlu sikit rawatan sikit rawatan seperti rehat sikit, urut sikit ataupun makan sikit ubat anti sakit sikit. Biasa dia lebih daripada 90% lah, lebih daripada 90 lebih peratus dia akan baik dengan sikit masa. Biasa dalam masa beberapa minggu dia akan baik. Operasi hanya kita berlaku jika dia sakit sudah banyak bulan, susah membaik, terutamanya jika ada saraf ada ditekan di mana pesakit mengalami sakit ataupun kesemutan ataupun penat kaki, di mana ini sakit tidak membaik dengan rawatan tadi seperti fisioterapi atau ubat ataupun kadang-kadang kita suntik sikit ubat. Jika ini semua tidak yang
bukan operasi punya cara. Jika ini tidak cukup, kita baru buat operasi. So, nasihat doktor untuk orang di luar sana yang mengalami sakit leher dan juga sakit belakang. Okey, kebanyakan sakit tulang belakang adalah leher berkaitan dengan posisi leher dan tulang belakang yang salah. Jadi saya nasihat orang ramai mesti ingat leher lebih tegak, belakang lebih tegak. Masa angkat berat jangan salah posisi tulang belakang dan juga sering buat segi senaman di mana otot di leher dan di belakang boleh dikuatkan supaya dia tidak begitu senang cedera. Dengan ini dia sakit belakang juga ada boleh berkurang. Dan untuk semua orang masa kita berusia tulang mungkin jadi makin rapuh. Jadi jaga tulang kita supaya dia tidak begitu cepat rapuh. Cegah osteoporosis akan penting supaya tulang belakang kita seringnya sehat. Baiklah, kita sudah sampai di hujung rancangan. Terima kasih doktor atas nasihat kepada orang di luar sana. Baiklah, sampai di sini sajalah untuk episod kali ini. Terima kasih Dr. Francis. Kita akan bertemu lagi untuk episod akan datang. Anda sehat, saya sehat, kita juga sehat.